Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk minggu ini bagi meneruskan sesi pembelajaran PDPR subjek sains. Kita masih lagi berada dalam tajuk yang sama iaitu JIRIM. Jadi untuk minggu ini kita akan lakukan aktiviti sains. Kita akan ada 2 aktiviti untuk minggu ini. Seperti biasa, kita mulakan dulu pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, aktiviti pertama adalah aktiviti Ria dalam buku surat 194, buku teks. Okay, kita akan buat hujan buatan di rumah. Okay, untuk murid-murid memahami proses kondensasi iaitu bagaimana JIRIM gas bertukar menjadi cecair. Okay, semua dalam buku surat 194 aktiviti hujan buatan ni Okay, untuk aktiviti ini peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, besen kaca. Kalau tak ada besen, gunakan bekas. Okey. Bekas plastik jernih bersaiz kecil. Ni guna Tupperware plastik lah. Okey, yang bersaiz kecil. Lepas tu kita perlukan sudu. Okey, bahan-bahan pula air panas, garam, plastik pembalut makanan dan ketul ais. Okey. So kita tengok langkah yang pertama. Isikan besen kaca dengan air panas 3/4 penuh. Maksudnya jangan isi bagi penuh besen kaca tu ataupun bekas kaca. Okey, jangan isi air panas sampai penuh. Kita isi 3 suku penuh saja. Lepas dah isi, masukkan 6 sudu besar garam dan adukkan. Adukkan ni apa? Adukkan ni maksudnya kacau lah. Kacau sehingga larut. Okey, kacau sehingga larut. Okey, langkah yang kedua. Letakkan bekas plastik jernih di dalam besen kaca berisi air panas. Okey. Lepas kamu dah isi air panas, kamu dah larutkan garam dalam air panas tu, letak bekas plastik dalam bekas kaca ataupun besen kaca tadi. Okey. Lepas tu tutup besen kaca dengan plastik pembalut makanan. Okey. Plastik pembalut makanan macam dalam gambar rajah tu lah. Kalau tak ada plastik pembalut makanan macam mana cikgu? Kamu carilah plastik yang lain yang ada di rumah. Okey. Cari plastik yang saiz besar ataupun pastikan plastik yang kamu nak guna tu cukup besar untuk tutup bekas kaca ataupun besen kaca kamu tu. Bila dah tutup, okey, langkah ketiga, letakkan ketulan ais di atas plastik yang menutup besen kaca tadi. Okey, besen tadi lepas kamu dah tutup dengan plastik, pastikan plastik tu cekang lah ataupun kejap kamu tutup bekas kaca tu. Lepas tu letakkan ketulan ais. Ais kamu ambil lah. Kalau tengok pada gambar rajah, tak perlulah banyak. Okey. Ambil sikit sudah. Okey. Dan letakkan di atas plastik. Plastik kamu dah balut bekas kaca tadi tu, kamu letakkan ais atas plastik tu. Sebab apa? Cikgu cakap plastik tadi kamu letak kamu bagi kejap, bagi cekang supaya bila kamu letak ais di atas plastik tu, ais tu dia tak akan jatuh ke dalam besen. Pastikan ais yang kamu letak atas plastik tu tak masuk ke dalam bekas kaca tadi. Okey, yang keempat,
Lepas kamu dah letak ais di atas plastik tadi, kamu buat pemerhatian. Pemerhatian ni apa dia? Kamu perhati sajalah. Okey. Selama 10 minit. Okey, ataupun kamu buat dah benda lain. Lepas dah siap tu, kamu letak ais ketul apa semua. Okey, kamu boleh buat tugasan lain. Lepas 10 minit, kamu tengok apa yang berlaku. Nyatakan apa yang berlaku pada bekas plastik dalam besen kaca tadi. Lepas 10 minit, okay, kalau ketulan ais kamu tadi tu tak cair, kamu angkat buanglah. Kalau dah cair, kamu perlahan-lahan lah. Okay? Buka plastik yang kamu dah tutup bekas kaca ataupun besen kaca tadi. Dan kamu tengok dalam bekas plastik yang kecil yang kamu letak dalam besen kaca tu. Apa yang berlaku, nyatakan. Okay? Okay, sekarang kita akan buat aktiviti yang kedua. Okay, aktiviti yang kedua, so murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 195. Okay, aktiviti lidi hablur ni menunjukkan bagaimana proses perubahan jirim cecair berubah kepada jirim pepejan. Okay. Kalau kita buat aktiviti ais ketul tu senang sangat kan. Maksudnya kamu isi air dalam bekas, letakkan bekas dalam peti sejuk, tunggu 3-4 jam, kamu bawa keluar. Air dalam bekas yang kamu isi tadi, dia akan jadi ketul ais. Itu biasa sangat, boring. So, kita buat aktiviti ni. Lidi hablur. Okay. Pendek kata, aktiviti yang kita nak buat ni, dia boleh jadi macam lollipop buatan sendiri. Okay. Jom. Peralatan yang diperlukan untuk aktiviti kedua ni, yang pertama, dapur gas. Okay. Kalau tengok gambar yang cikgu letak, dapur gas besar kecil. Kalau di rumah kamu guna je lah dapur gas yang di dapur tu. Okay? Tak payahlah kalut suruh mak ayah beli dapur gas yang kecil tu pula. Okay? Yang kedua, periuk kecil. Okay, yang ketiga, sudip ataupun senduk. Yang keempat, cawan plastik. Yang kelima, penyepit baju. Dan yang terakhir, lidi sate. Itu alat yang diperlukan. Okay. Bahan-bahan pula untuk aktiviti yang kedua ni adalah 150 ml air. Okay, 150 ml air. Ni air kosong. Okay, yang kedua 300 gram gula. Dan yang ketiga pewarna makanan. Okay, pewarna makanan. Tu macam yang dalam gambar dekat sebelah atas tu cikgu letak. Tu pewarna makanan. Okay. Kita tengok langkah yang pertama. Okay. Kamu boleh rujuk buku teks ataupun tengok slide yang cikgu buat ni. Okay. Kita tengok langkah-langkah aktiviti yang kedua. Yang pertama, masukkan 150 ml air dalam periuk kecil dan panaskan. Okay. Kemudian, kepada murid-murid yang tak biasa buat kerja di dapur, terutamanya yang lelaki lah. Okay. Kalau perempuan tu, cikgu rasa semua masuk dapur kot kan, buat kerja kan. So, kepada yang tak biasa, pastikan semasa kamu nak panaskan air ni menggunakan dapur, pastikan ada ibu ataupun orang dewasa bersama kamu. Supaya tak berlaku sebarang kemalangan. Ingat nak buat benda ni, pastikan ada ibu ataupun orang dewasa dengan kamu. Okey, langkah yang kedua. Masukkan 300 gram gula ke dalam periuk yang mengandungi air panas. Okey.
Senang cerita. Okey, air 150 ml, gula 300 gram. Cikgu, jenuh cikgu. Kami tak ada penyukan nak sukat. Okey, senang cerita. Kamu ambil bahan. Contoh, air kamu nak guna 3 cawan penuh. So, kamu tak ada air menggunakan cawan, kamu letakkan 3 cawan penuh air dalam periuk. Okey, kemudian untuk gula kamu buat ganda 2 kali. Kalau air 3 cawan penuh, gula kamu buat 6 cawan. Memang perlu gunakan banyak gula. So, kamu ambil gula, masukkan dalam cawan, tuang 6 kali. Ingat So, air dengan gula tu nisbah dia 1:2. Jelas murid? Okey. Masukkan gula ke dalam periuk yang mengandungi air panas. Pastikan air yang kamu masuk tadi dalam periuk kamu panaskan. Okey. Sehingga mendidih. Okey, pastikan air tadi cukup panas. Kalau tak mendidih pun, pastikan air tadi cukup panas sebelum kamu nak masukkan gula. Okey. Kemudian kamu adukkan gula sehingga larut. Aduk macam tadi sama, maksudnya kamu kacau. Supaya gula tadi larut. Okey, nak kacau gunakan senduk. Okey, gunakan senduk ataupun sudik. Okey, terpulang apa yang kamu nak guna. Okey. Bila dah kamu tengok gula tak ada dalam periuk tadi atas api tu, so kamu boleh tutup api dan biarkan air gula tadi sejuk. Jelas? Okey, langkah ketiga, apabila air gula tadi dah sejuk, okey, tuangkan air gula tadi ke dalam cawan plastik. Okey, kamu tengok isi padu air gula tadi ada banyak mana. Okey. Kalau cukup kamu buat 2 cawan, kamu tuang dalam 2 cawan. Kalau ada lebih kamu nak tuang lagi 3 cawan, 4 cawan, terpulang. Okey. Pastikan kamu bahagilah. Kamu boleh bahagi kepada berapa cawan plastik pun tak apa, terpulang pada kamu. Okey. Lepas tu, cawan yang dah berisi larutan gula yang dah sejuk tu, kamu masukkan pewarna. Kamu buat, contoh kamu dah buat 2 cawan. So, 1 cawan kamu letak warna merah, 1 lagi kamu letak warna hijau. Kalau kamu buat banyak cawan, kamu boleh masukkan berbagai-bagai warna yang ada lah di rumah kan. Okey. Jelas murid-murid? Baik. Okey, langkah seterusnya kita tengok di sini. Okey, kamu boleh rujuk buku teks sama. Okey, ambil lidi sate dan penyepit baju. Tengok pada gambar rajah tu. Okey, sepitkan lidi sate dengan penyepit baju. Pastikan panjang penyepit, panjang lidi kamu bagi panjang lidi sate tadi biar lebih. Maksudnya bila kamu sepit lidi dengan penyepit baju tu, biar dia jangan letak tengah-tengah. Jangan kamu sepit lidi tu tengah-tengah. Kamu biar panjang sebelah lah. Kemudian masukkan, tengok nombor 5, langkah yang kelima, masukkan lidi sate ke dalam cawan plastik yang berisi air gula berwarna tadi. Tengok pada gambar rajah. So, kamu sepit. Penyepit tu sebenarnya bertujuan untuk memegang, menahan lidi tu
So kamu akan, lidi tu akan tergantung tengah-tengah lah. Okay. Tu berguna penyepit tu. Cikgu kalau tak ada penyepit, macam mana? Kamu gunalah penutup botol. Kan? Penutup cawan plastik tu, kamu tebuk satu lubang, kamu masukkan lidi pada lubang tu. Kan? Biar dia macam tu. Okay. Lepas kamu dah masukkan bahagian lidi yang panjang tu, masukkan ke dalam air gula tadilah. Lepas tu biarkan selama 5 hari. Maksudnya bekas air gula yang ada, kamu dah gantungkan lidi, kamu kena letak tempat yang tinggi. Okay, jauh daripada orang, jauh daripada adik-adik kamu. Mungkin nanti nanti adik-adik kamu akan kacau ke apa kan. So letak tempat yang tinggi. Tinggal selama 5 hari. Okay. So buat setiap cawan tu, kamu buatlah menggunakan lidi. Dan cawan yang ada air gula berwarna tadi, kamu letak, simpan elok-elok. Okay, dan yang terakhir, langkah yang ke-6. Okay, lidi hablur akan terhasil daripada proses penyejatan. Hablur tu macam dalam gambar rajah tu lah, gambar nombor 6 tu. Dia akan terhasil daripada proses penyejatan. So kalau air gula berwarna merah, kamu tengok bahagian lidi yang kamu rendam dalam air warna merah, dia akan jadi warna merah. So yang warna merah tu, dia jadi macam lollipop lah. Okay. Jelas murid? Baik. Okay, jom kita tengok tugasan. Okay, tugasan sedia maklum lah. Kamu akan laksanakan, kamu akan jalankan aktiviti ni. Tapi untuk PDPR kita, tugasan yang kamu kena buat tambahan lah. Yang kamu kena hantar pada cikgu. Kita tengok tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu rakam video proses sepanjang kamu melakukan aktiviti ria hujan dalam besen tu. Okay, hujan dalam besen kaca, muka surat 194 tu. So, hasilkan video pembentangan proses melakukan aktiviti ini mengikut kreativiti kamu. Kamu nak guna telefon, kamu nak guna aplikasi apa-apa ke, terpulang pada kamu. Kamu nak masukkan sound effect, kamu nak masukkan lagu latar, terpulang. Tapi ingat, kamu kena buat pembentangan. Maksudnya semasa kamu menjalankan aktiviti tu, semasa kamu melaksanakan aktiviti tu, kamu kena bercakap, kamu kena terang lah. Okey, langkah pertama sekian-sekian. Kemudian ambil bahan ni dan buat macam ni, macam tu. Macam tu lah pembentangan. Okey. Hantarkan video yang telah siap selewat-lewatnya sebelum ataupun pada 3 Oktober. Okey. Cikgu bagi masa seminggu untuk kamu buat aktiviti ni. 7 hari seminggu. Okey. Hantarkan video tugasan yang dah siap. Bila dah siap video, kamu hantar menggunakan link yang telah cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Macam biasa. Okay, cikgu letak link sana. So, apa saja bahan tugasan yang kamu nak hantar, gunakan link tu. Okay, ni tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, sama juga. Rakam video proses melakukan aktiviti santai sains iaitu lidi hablur. Muka surat 195. Okay. Hasilkan video pembentangan proses melakukan aktiviti sains tersebut mengikut kreativiti
kamu. Sama macam tadi. Maksudnya, masa kamu menjalankan, masa kamu melakukan aktiviti, masa nak buat tugasan ni, kamu kena rakam lah. Okay, rakam dan buat pembentangan seolah kamu sedang mengajar orang. Okay. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, kemudian apa, seterusnya sampai dah yang terakhir. Okay. Hantarkan video yang telah siap selewat-lewatnya sebelum ataupun pada 3 Oktober nanti. Masa seminggu cikgu bagi. Okay, hantarkan video tugasan menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okay. So, sebelum cikgu nak akhiri video PDPR ni, cikgu nak ingatkan. Okay. Kerjasama daripada semua murid untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dan jangan lupa isi kehadiran mengikut jadual waktu belajar. Dan hantar semua tugasan yang cikgu bagi. Okay, kita ada 2 tugasan minggu ni. So, kamu boleh mulakan satu tugasan pada pembelajaran yang pertama dan tugasan yang kedua kamu boleh lakukan masa perjumpaan kita yang kedua nanti. Terpulang pada kamu. Okay? Cikgu bagi kelonggaran. Yang penting tugasan tu kamu buat dan kamu siap hantar video kepada cikgu. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Perjumpaan pada kali ini. Cikgu harap kamu semua dapat melaksanakan, menjalankan aktiviti yang tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.